Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Jun 2021 bersama dengan saya Nursyah Mama Ami. Satu siri pertemuan di Istana Negara akan berlangsung minggu ini yang berpotensi membentuk lanskap baru politik negara. Pertemuan itu diadakan di tengah proklamasi darurat yang dijangka tamat pada bulan Ogos depan. Akhbar The Star melaporkan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah memberi perkenan menghadap kepada ketua-ketua parti politik mulai esok 9 Jun. Menurut sumber yang rapat dengan Istana Negara, Bersatu merupakan parti pertama yang akan dipanggil menghadap. Selepas itu, Agong dijangka akan menerima menghadap wakil DAP dan PKR pada Khamis 10 Jun dan Pejuang serta UMNO pada Jumaat 11 Jun. Spekulasi muncul apabila penyokong setia Dr. Mahathir Mohamad, Khairuddin Abu Hassan dalam ciapannya di Twitter menyatakan Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap ketua-ketua parti politik. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa selepas mendapat tahu Selangor hanya menerima lebih 615,000 dos vaksin COVID-19. Ini berbanding 2.9 juta dos vaksin yang didakwa diterima sebelum ini. Setiausaha Sulit Sultan Selangor Muhammad Munir Bani berkata baginda bertitah peruntukan itu tidak adil kerana tidak seimbang dengan populasi penduduk Selangor. Sultan Sharafuddin turut mengingatkan Selangor adalah penyumbang terbesar KDNK Malaysia, justru negeri itu wajar diutamakan. Kata Muhammad Munir, dalam situasi sekarang, Sultan Sharafuddin berpendapat nyawa rakyat harus diberi keutamaan berbanding agenda lain. Sementara itu, Adun Pelabuhan Kelang Azmizam Zaman Huri mendesak Adun PN Selangor memainkan peranan mendesak kerajaan pusat untuk mempercepat proses penyediaan vaksin di negeri itu. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Baik, kita ke berita seterusnya. Satu gabungan lebih 80 organisasi serta 71 individu hari ini telah menghantar satu petisyen kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Petisyen itu bagi mendesak kerajaan untuk menghentikan penangkapan warga asing tanpa dokumen secara besar-besaran. Wakil kumpulan itu, Dr. Lim Chi Han dari Forum Kesihatan Rakyat berkata, kerajaan sepatutnya harus fokus kepada matlamat mengawal penyebaran COVID-19. Ada kemungkinan besar bahawa penangkapan dan penahanan parti pada masa ini akan menyebabkan kluster-kluster baru COVID-19 di pusat-pusat tahanan imigrasi. Ini akan meningkatkan penularan wabak COVID-19 di kalangan parti dan juga akan menjangkiti pegawai imigresen, anggota polis dan kaki tangan mahkamah yang terlibat dalam pengendalian reman serta ahli-ahli keluarga mereka. Kebarangkalian ini harus dan perlu dielakkan. Petisyen itu turut menyebut Jabatan Imigresen Malaysia tidak mempunyai kemampuan menahan dan menghantar pulang 2 hingga 3 juta warga asing tanpa dokumen. Sementara itu, beberapa pakar kesihatan membidas pihak berkuasa kerana menyembur pembasmi kuman kepada warga asing yang ditahan dalam serbuan di Cyberjaya malam Ahad lalu. Pakar pediatrik Dr. Amar Singh berkata, tindakan itu tidak berperi kemanusiaan dan berbahaya serta mendesak KKM untuk campur tangan. Anggota Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Adibah Kamaruzaman yang lantang mengecam operasi sanitasi awam sebelum ini, turut menyatakan kekecewaannya mengenai kejadian itu. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengesahkan semburan pembasmi kuman Dettol itu turut diberikan kepada pegawainya yang turut serta dalam serbuan itu, termasuk Ketua Pengarahnya Khairul Zaimi Daud. Imigresen juga menegaskan warga asing yang ditahan diberi layanan baik, termasuk dibekalkan makanan serta dibawa ke hospital jika tidak sihat. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Belum reda isu 16 pesawat Cina dikatakan menceroboh ruang udara negara. Kini sebuah kapal pengawal pantai negara Putu pula memasuki perairan Malaysia.
Terbaru Borneo Post melaporkan kapal pihak berkuasa China itu dikesan di kawasan Beting Patinggi Ali yang terletak 84 batu nautika dari Miri pada Jumaat lalu. Perkara itu berlaku 4 hari selepas 16 kapal perang China terbang di kawasan sama. Ketika dihubungi, pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Miri, Mat Fauzi Uthman mengesahkan menerima laporan berkaitan kapal pengawal pantai China memasuki perairan negara pada 4 Jun. Malaysia kini sudah pun menghubungi kedutaan China bagi mendapatkan penjelasan berhubung kejadian itu. Muhammad Sanusi Mat Noor menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan ingkar SOP ke atasnya. Ini selepas warga maya mendakwa Menteri Besar Kedah itu telah memandu uji sebuah kereta pada waktu PKP. Saya tak kata saya tak salah, saya tak kata saya salah. Saya kata kalau berlaku pelanggaran SOP itu kes yang berat untuk orang ramai, saya minta maaf kerana itu berlaku secara kebetulan. Saya kan suka cakap, suka menyapa orang. Bila ada orang itu saya cakap je lah. Dan proses itu telah terjadi. Tak ada siapa pun yang terlibat dengan peristiwa itu. Sama ada orang rakam, orang sebar, orang viral tu boleh patah balik untuk membetulkan ini. Tak ada. Kita perlu bergerak ke depan. Dalam kejadian Jumaat lalu, tular video dan gambar mendakwa Menteri Besar itu ingkar SOP apabila dikatakan melakukan pandu uji pancuan 4 roda di Auto City Juru Pulau Pinang. Hantaran tular itu mendapat kecaman warga maya yang melahirkan rasa tidak puas hati, termasuk mendesak polis menjalankan siasatan dan mengambil tindakan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.